مكشف الغيب للفقراء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nur jadi sifat Allah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan sejak kita dilahirkan hingga sekarang, dan bila-bila pun nikmat Allah tidak pernah berhenti. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat ma'rifatullah, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah, dan nikmat yang paling besar Allah memberikan kurniaannya, yaitu kehidupan yang sebelum ini belum lagi kita ini disebut ada. Jadi kita ni memang tidak ada, lalu diberi kehidupan, maka yang hidup itu hanya Allah, bukan kita yang hidup. Jadi harus kita fahami benar-benar, harus kita imani, yakini, menyaksikan asyhadu an la, tak ada kita. Menyaksikan, aku naik saksi, aku beriman, aku meyakini, hakul yakin, aku tak ada, semua tak ada. Sekalian alam tak ada. Semua menyatakan illallah yang ada. Jadi kita mengakui benar-benar, bukan sekadar sebut, tapi mengakui benar-benar. Itulah namanya manisnya iman. Jadi dalam kehidupan kita 24 jam wal asr, iaitu mengesakan Allah, itu yang dipandang molek, dipandang Allah ahsanu amalan. Ini yang Allah pandang, amalan yang paling baik. Itu pandangan Allah. Kalau pandangan manusia, pandangan hawa nafsu, kita solat, kita puasa, kita rasa itu baik. Kita rasa kita baik, bukan. Itu amalan orang ahli ibadah, iaitu berbeza dengan orang ahli arifin billah. Orang abid, orang ahli ibadah, abidin, iaitu orang ahli ibadah 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Ibadah aja dia. Tapi dia belum lagi mengenal Allah. Jadi dia mengatakan amalan abid itu, amalan dia adalah amalan yang baik. Itu di sisi dirinya. Tapi di sisi Allah, orang abid harus mengetahui tentang Allah, tentang diri Allah, baru dia akan jadi orang arifin billah. Kerana perbezaannya jauh antara bumi dan langit. Orang abid dengan orang arif billah. Orang arif billah 24 jam lebur, hilang akuan diri. Dan setiap satu detik amalannya itu, maknanya dia tidak mengakui amalannya. Dia mengesahkan Allah, dia rasakan Allah yang mengesah dirinya. Dia solat, dia puasa, apa 24 jam dia tidak ada kenal diri dia. Dia tak mengakui dirinya yang melakukannya. Itu orang arif billah. Orang arif billah, kalau Rasulullah datang, Rasulullah akan kata pada orang arif billah itu, engkau tu aku tu engkau. Punya tinggi darjatnya. Maka itu seolah-olah mana Rasulullah kata, mana engkau tu arif billah adalah aku. Dan aku adalah engkau adalah aku. Macam tu sekali Rasulullah nilaikan tadi. Jadi kalau kita dapat jumpa orang arif billah, seolah-olah jumpa Allah ataupun jumpa Rasulullah SAW. Kerana ini diiktiraf oleh Allah sendiri. Orang-orang arif billah ni adalah orang yang wali Allah, kekasih Allah. Mereka ini kalau siapa jumpa wali-wali aku, mereka jumpa orang arif billah, arif tentang aku, maka dia seolah-olah telah menjumpaiku. Dalam hadis kursi Allah beritahu.
Tapi sulit nak mengetahui orang kerana dia punya kefahaman tu di sisi Allah. Dia tak mau ada akuan diri dia punya. Sikit pun dia tak mau orang pandang diri dia. Dia mau 24 jam orang pandang dia nak ingat Allah. Punya amalan dia tu sikit aja. Allah Ta'ala kata, Rasulullah kata, sikit je, maknanya sedetik amalan dia tu, sedetik dengan seluruh penduduk bumi dan langit punya ibadah, berat lagi timbangan yang sedetik ibadah orang arif billah. Maknanya kalau Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar Allah Ta'ala kata min alfi syahr, iaitu seumpama 1000 bulan. Tapi kalau orang arif billah ni tadi, kalau kita jumpa, dia tengok amalan dia, dia punya ibarat dia, kalau ibarat dia tu seribu tahun. Itu 1000 bulan kan. Kalau kau jumpa orang arif billah, seolah-olah kau punya ibadah 1000 tahun sedetik kau jumpa dia. Tu sudah. Dia lebih daripada Lailatul Qadar tu sendiri. Kerana Lailatul Qadar kita tak mengetahui. Dia rahsia Allah SWT. Sebab apa rahsia? Saya dah bagi tahu dulu. Allah Ta'ala bagi tahu Lail itu malam. Malam tu yang kau cari gelap. Gelap tu tidak ada. Jangan ada akuan diri kau. Kau bertemu lah Lailatul Qadar. Tapi kalau kau rasa ada akuan diri, kau kata pokok sujud ni air tenang malam tu aku rasa macam tenang, itu tak betul. Tapi biarlah kau nak syok sendiri, syoklah sendiri. Tapi sebenarnya Lailatul Qadar tu bila akuan diri kita tak ada, baru datang qadar Allah. Sebab dia kata Lail. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lail tu malam. Malam tu gelap. Gelap tu adalah kau jahilkan diri kau. Kau leburkan diri kau. Nanti aku leburkan diri kau, hilang gelap, baru akan timbul cerah qadar dia. Baru kau melihat Allah sekali tu, ya Allah. Seumpama 1000 bulan. Punya syoknya dapat melihat Allah SWT. Itu dirahsiakan. Tapi malam ni dibukakan oleh Allah untuk kita faham. Jangan kita tertipu seperti orang yang tak belajar kenal diri, kenal Allah. Tertipu aja orang-orang abid ibadah ni. Dia beribadah upah ganjaran. Berapa nak bayar aku ya Allah? Surga ke neraka, jauhkan neraka, itu je. Allah dia tak rasakan itu lebih baik. Sebenarnya Lailatul Qadar tu bestnya tadi bila kita mati buang akuan diri, lain mati, kita jahilkan diri, kita tak punya apa-apa, kita tak ada amalan, semua Engkau ya Allah. Waktu itulah bestnya tadi. Sedetik tu macam 1000 bulan. Min alfi syahr. Itu rahsia ni, maknanya kita dah dibukakan. Siapa yang mendengarnya, yang kelihatan mau tidak kelihatan, yang dalam YouTube, berbahagialah. Itu nak direbut rahsia tu. Ya. Maknanya dia tu berlaku. Kenapa dikatakan malam-malam ganjil oleh Rasulullah? Kenapa malam-malam ganjil? Kerana Allah tu kan suka ganjil. Jangan kita tak cari malam 21 buatlah, 22 tak payah buat, 23. Itu dia tak faham ganjil tu maknanya. Kita kena ganjil tu maknanya hilangkan semua yang ada seesa tunggal satu. Ya, ganjil. Itu sebenarnya. Jadi rebutlah malam-malam apa pun. Bagi Sayyidina Ali dia kata, bagi kami hari-hari Lailatul Qadar, malahan lebih kami dapat. Sebab apa? Kami dah tak ada akuan ni, kami rasakan Allah. Kami rasakan Allah tu lebih hebat daripada Lailatul Qadar. Kerana Allah sembunyikan maksud 1000 bulan tu kita tak faham. Macam mana punya sedap 1000 bulan, kita tak tahu. Mempunyai 1000 bulan bila kita dibuang akuan diri kita, lain matikan diri, tergelap, jahilkan semua, tak ada. Allah sentak kita, barulah kita dapat terang nyata Allah Ta'ala. Itulah itu kadar. Kadar banyak mana yang dibagi rasa itu menurut apa yang Allah nak bagi kepada seseorang. Yang mustahaknya adalah buang akuan di lain tu, dimatikan diri. Lain, gelapkan. Ini kita sombong, kita rasa kita beramal gitu. Amal yang nak dapat dari itu kadar, dia sembunyi sorok kat situ. Jadi orang arifin billah, dia tahu orang ni dapat Lailatul Qadar ke tak dapat Lailatul Qadar, dia tahu. Orang kalau dah dapat Lailatul Qadar, jiwa dia adalah jiwa mutmain, dia kenal diri, kenal Allah. Kalau tidak kita syok sendiri ya. Syok sendiri ni biarlah.
malam ni ganjil, rasa lain macam lah ni. Dia rasa lain macam, dia tak merasakan Allah. Dia tak tahu rasakan tadi dengan Allah tu macam mana. Sebab dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Bila dia dah kenal diri, pasti dia akan kenal Allah. Bila dia kenal Allah, dia nak kenal Allah. Itulah Lailatul Qadar. Kan? Sebab Lailatul Qadar tu tadi Allah Ta'ala kata, aku rahsiakan malam 1000 bulan. Sebenarnya bukannya 1000 bulan tu sebenarnya, dia lebih besar lagi daripada 1000 bulan. Tapi Allah cukup katakan 1000 bulan min alfi syahr. Tu pun dah cukup rasa besar. Tapi lebih besar lagi, iaitu apa? Akunya pemilik Lailatul Qadar yang Allah nak bagi. Jangan salah faham. Jangan kita cakap 1000 bulan macam mana syok ni. Sebenarnya Allah tu pemilik tu sendiri dirasakan tadi. Bila kita dapat, ya Allah, kita tahu dah apa Lailatul Qadar tu. Rupanya kita tak tercari-cari lah. Kita tahu Lailatul Qadar tu adalah pemilik dia tu tadi yang kita nak. Bila kita dapat pemilik dia, lebih pada 1000 min alfi syahr kita dah dapat. Bahagia kita bila dah dapat tu. Kerana apa? Kita nak Allah 24 jam. Orang dah dapat kan? Dah dapat lihat kecantikan, keindahan, kenikmatan yang tak ada lebih nikmat. Dia nak mandang yang lain lagi. Kan dah nampak yang Allah dah maha cantik. Allah tu memberikan percikkan cantik pada Nabi Yusuf. Kan? Orang-orang ratu cantik dikumpul-kumpulkan pun. Tengok tu tadi Nabi Yusuf pegang buah apple, pegang pisau, terpotong-potong. Silakan. Terpotong-potong. Dia potong dengan dia punya tangan sekali. Tak sedap. Punya cantik tengok Nabi Yusuf. Itu baru percikkan. Percikkan keindahan, kecantikan Allah. Jamilnya Allah. Dah jadi begitu. 2 minggu termenung lah. 2 minggu termenung tu. Perempuan cantik tu lihat Nabi Yusuf punya cantik. Temen dia kata, ni apa ni? Bulan purnama apa ni? Dia tak tahu nak cakap indah ni Nabi Yusuf ni. Tak pernah aku tengok cantik macam ni punya manusia dia kata. Padahal kau Siti Zulaikha tergila-gila. Tak? Aku ni tengok pun dia jadi dah. Aku tak sedar. Buat apple dia bisa potong. Bayangkan. Kita tak pernah tengok. Kalau kita tengok 6 bulan hayal ni. Baru tengok, baru tengok wajah percikkan cantik Allah letakkan kepada Nabi Yusuf. Ini kau lihat sendiri. Allah memperlihatkan cahaya nur kecantikan Allah. Allah perlihatkan nur cantik tadi. Lebur kau dah tahu-tahu nak cakap. Tak tahu nak cakap kau ada kat mana, dah hilang kau dah. Itu yang maksud saya tadi. Kalau kita dah nampak wajah percikkan cantik Allah saja, kita dah termenung, makan tak mau, apa tak mau, dah teringat tu kenyang rasa. Apatah lagi pemiliknya tadi. Ya, jadi inilah yang Rasulullah SAW nakkan umat dia dapat melihat wajah Allah. Tapi ini yang takut zaman kita ni. Mana boleh lihat Allah? Allah tu laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah tu tak boleh diseumpamakan di langit, semua tak boleh. Bukanlah kita kata Allah tu berbentuk. Kita melihat tu dengan kita harus kenal diri kita. Kerana bila kita kenal diri kita, kita tak pernah boleh melihat. Kita tak pernah hidup. Jadi yang melihat siapa? Jadi kita melihat dengan penglihatan Allah baru kita nampak. Maka itu Nabi bagi tahu, ibadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Itu peringkat orang, para nabi, para rasul, para nabi, para wali-wali Allah, arifin billah. Mereka ni taraf dia beribadah melihat seolah-olah melihat Allah. Itulah maksudnya seolah-olah melihat Allah. Kita bingung kita. Macam mana dia lihat Allah? Kita tak faham. Tapi orang arif billah, orang pilihan Allah, para rasul, para nabi, para wali Allah, peringkat dia tu Rasulullah kata, dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Kita punya peringkat ni, kalau orang tukang masak dia, Allahu Akbar, dia lagi nak masak apa? Dia melihat tukang masak tu. Kalau dia ahli kitab, dia akan tengok Quran baru 3 juzuk. Dia masuk situ. Tapi arif billah ni dia dah nampak Allah. Apa pun Allahu Akbar, dia khayal dengan Allah. Dia dah buta yang lain-lain. Kita ni celaka hidup kita. Sebab apa celaka? Sebabnya solat pun celaka dah Allah Ta'ala kata. Solat pun merana dah. Solat pun kecundang dah.
tewas dah. Tapi dia biarkan. Pasal banyak ulama-ulama orang alim-alim sekarang tak berani nak bagi tahu dia punya jemaah, korang ni celakalah solat ni. Allah Taala kata, tak cakap. Korang ni merana lah, korang ni penipu lah, korang ni munafik lah. Ada berani ustaz-ustaz ulama kat masjid surau ceramah macam tu boleh? Tapi dia yang buat celaka sebenarnya, dia tak bagi tahu. Patut dia kena bagi tahu dia punya makmum. Sebab dia pun celaka. Dia pun tak faham. Tapi tak nak mengaku. Datang bawa botol penuh, sombong. Penuh ilmu bawa jumpa kita. Macam mana aku nak isi? Kau dah bawa sombong penuh. Keluarkan botol kosong. Kosongkan semua. Aku isilah nanti. Tapi kau datang kesombongan. Kau ilmu fiqah tinggi. Kau hari ibadah habis. Ya Allah. Datang jumpa Arif Bila macam tu bawa. Kan? Balik kan? Saya amalan ni lah. Semua kau hebat. Kau dah penuh, aku nak isi buat apa? Penuh dengan sombongan. Itulah jadi masyarakat kita sekarang. Kebanyakannya buta tentang Allah. Bila kata boleh lihat tu, yang boleh lihat Allah kan Rasulullah je. La ilaha illallah. Habis apa yang kau asyhadu an la ilaha menyaksikan apa tu? Kau sebut hari-hari tu asyhadu an la. Apa yang kau sebut tu? Faham tak? Kalau minta mi goreng mamak, kalau tak mamak lupa tahu garam, bising. Solat kalau keluar kabut apa jadi huru hara, tenang-tenang, kita tak ada masalah kita dengan Allah. Sudah-sudahlah tu. Kita tak ada akhlak dengan Allah. Kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Jangan sombong dengan Allah. Allah hari-hari menunjukkan perumpamaan. Amsala linnas. Sayang Allah Ta'ala. Tuhan sayang. Dia sayang kita. Dia tak nak kita jadi celaka. Dia tak nak jadi kita rosak. Maka Allah Ta'ala buka Al-Fatihah. Tu makna Al-Fatihah tu apa makna dia? Pemuka. Tapi tak buka-buka rupanya. Tutup dia. Tutup. Dia tak faham. Fatihah buka. Buka. Betul-betul kita nampak semuanya yang ada hanya Allah. Buka. Fatihah pun tak ditadaburkan. Baca kata berapa kali dah? 7 kali bulan Ramadan. Oh, bulan tahun depan nak naikkan lagi. Dah. Bukan dia cakap tak boleh. Tapi jangan kau penuhi dengan kejahilan. Ya, baca Quran tapi Quran melaknat kau. Sebab kau baca Quran tu bagus Allah Ta'ala kata. Tapi kau mengaku tak faham. Ada 7 baca Quran tu kan. Wa yunazzilu minal Quran syifa'un. Quran tu adalah sebenar-benar kalau kita tadaburkan dia memiliki penyembuh. Penyembuh penyakit yang nombor 1, jahil pada Allah. Itu penyakit yang paling berat. Kencing manis, darah tinggi, gout, jantung, kolesterol, apa, sakit gigi. Sebut sakit gigi dah, nampak tu kan orang? Sakit gigi. Itu semua penyakit yang biasa-biasa. Penyakit yang nombor 1 yang luar biasa adalah kita masing-masing ada jahil pada Allah. Jadi Quran lah. Pasal kita tak faham, kita duk baca. Banyak ulama tak tekankan cara tadabbur, tak bawa dalam kehidupan. Dia cakap huruf alif pun dia tak tahu nak guna ke mana. Huruf alif boleh gunakan ke mana? Tak tahu. Ya Allah. Kau baca Quran punya banyak ayat, 6,665 ayat, 6,300 ayat. Macam-macam ayat dalam Quran tu. Huruf alif pun sepanjang hidup kau tak tahu nak gunakan. Letak kat mana? Hentak. Habis baca tinggi sangat. Nak letak kat mana huruf alif pun kita tak tahu. Anak-anak kita belajar ABC apa semua, kita kalau tak betul kita nasihatkan dia kan. Tapi bila kita alif batang sebenarnya kita pun tak tahu kat dalam batang tubuh kita ada huruf alif, ba, ta. Ta ni 2 mata. Ta. Tu. Bukan saja-saja Allah nak buat huruf alif ba ta ada wanunadilu minal Quran syifa, ada penyembuh di situ. Orang dulu-dulu sakit gigi doktor minta maaf ni masuk cerita kisah tu. Dia pakai huruf alif batal. Yang ni paku, baca selawat, pergi kat pokok yang besar. Dia suruh pegang sini, dia baca wa nunazzilu minal Quran syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa. Dia belum makrifat huruf alif. Dia suruh orang sakit gigi tu pegang sini. Kan? Huruf alif. Sakit lagi. Sampailah sini huruf ya, tak sakit. Dia ketuk paku itu. Tak sakit sampai bila-bila. Kita tak ada ke situ. Sebab kita nampak ni kafir ni, Yahudi punya perubatan ni, minta maaf saya cakap, kita lebih situ.
Tapi tradisional yang Allah Ta'ala asliah tu, kita tak pakai. Kita tak pakai sistem Allah Ta'ala punya perubatan. Terang-terang Allah Ta'ala kata, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ surah Al-Isra. Sebab apa? Kita sibuk dengan baca. Orang baca terawih pun dapat piala. Kita bangga dengan piala dia tengok. Oh, best apa? Faham tak? Dia tak faham nak guna macam mana. Bila guna tak tahu, orang Yahudi ambil kesempatan. Dia kaji Quran, dia hantam kita. Sebab itu Allah Ta'ala tegur kita. Yang zalim tu kita. Yang zalim tu kita. Maka tu Allah utus untuk menyedarkan. Yahudi ke, Iblis ke, siapa-siapa, dia sedarkan kita. Supaya kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalilah kita kepada Allah. Bila kita kembali pada Allah dengan jalannya, Rasulullah kata harus kenal diri kau. Iaitu Allah bagi tahu wa fi anfusikum apalah terus. Tengok dalam diri kau. Kau ni ada ke tidak? Allah suruh tengok kau ni ada ke tidak? Kenallah diri kau ni ada ke tidak? Ini diri Zahir. Batin yang gerakkan Zahir. Saya ni kalau boleh bercakap, bukan saya bercakap. Ada batin yang bagi kita rakaman kat dalam ni seperti suara yang Allah letak. Jadi yang keluar suara tu batin. Dan batin tu tak lain daripada roh. Roh tu daripada sifat Allah, kalam Allah. Dan mula tak lain daripada zat Allah. Ada kita lagi. Tapi cepatnya tadi jadi sombong kita. Bila tak mengaji, kita rasa kita boleh bercakap, kita boleh melihat, kita boleh mendengar. Kita ada kudrat, kita ada kehendak. Ya Allah. Sesat barat sangat kita ni. Kalau tak mengaji ni, kita syok sendiri jadi kita ni orang abid, orang ibadah 70 tahun. Kita tak rasa kemanisan. Kita rasa kita ni banyak beramal, sombong. Kalau kita jadi orang arif billah, baru kita tahu kita tak pernah boleh buat ibadah. Kerana yang beribadah tu dia. Kerana kita tak ada kudrat dan iradat. Itu semua adalah menyatakan dirinya. Yang solat, yang berdiri itu kudrat dia, kehendak dia, iradat. Itu aja kita buat. Makrifatullah, berdiri tu engkau ya Allah. Satu masjid tu punya ibadah, kan? 10 tahun tak lawan orang yang arif billah, yang dia berdiri je dia rasakan Allah yang punya kudrat. Sebab kebanyakan orang ibadah yang ada di situ, dia rasakan dia yang berdiri. Habis dah syirik dah. Kau syirik, kau nak lawan orang yang betul-betul mengesahkan Allah punya ibadah. Boleh kau nak challenge? Tak boleh nak challenge. Timbangan kau tu hancur kerana kesyirikan. Tak dikira ahsanu amala oleh Allah. Allah paling pantang sekali. Paling pantang Allah tahu apa? Kita ada pantang tak? Pantang tengok kebasnya. Kita pantang tengok. Allah Ta'ala pantang dia. Jangan mengaku kau ada. Sebab maksud Adam tu tiada. Adam tu maksudnya tiada. Jadi kita ni kan satu galur kita daripada Adam. Adam kan daripada tanah, turab. Betul? Dia uli campur air, angin, tanah. Itu semua air, api, angin, tanah tu bukannya api yang kita tengok ni. Bukan tanah-tanah ni, tanah daripada syurga. Dia diadun. Angin yang dari Islam bukan angin yang ni. Angin yang suci yang berada di jannah. Dia ambil, dicampur adun. Ya Allah. Ikut citra siapa Adam? Citra dia punya macam buat rumah apa, planet. Tukang plan dia. Design dia. Allah tukang design Adam tu. Jadi citra Allah. Ya Allah, kita ni mulia ni. Itu pasal Adam malaikat tu kagum melihat manusia ni. Allah Ta'ala punya design ni. Itu design Honda baru keluar. Cantik dah. Kita tengok design baru kan. Kita ni design Allah Ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi. Tapi mengapa kita rosakkan? Dengan tak kenal diri kita. Kita tak hargai ciptaan Allah. Kalau kita tahu, kita hargai ciptaan Allah. Mata ni cantik je dia susun. Kalau hujan tak payah lagi nak tutup mata dia. Kan? Sebab dia ada Ingat?
keluar. Wafer kan. Dia tolak air. Kalau dia tahu mata kat sini kelang kabut dia. Kan. Telinga kan cantik. Tak masuk air pun hujan di mana kan. Kalau dia buat terlangkup macam ni nyanyi kita. Kelang kabut. Jadi hargai ciptaan Allah tu supaya kita jadi kenal kita diri kita. Yang menciptakan kita tubuh aja cukup cantik dah. Apatah lagi dalaman kita. Kerana Allah tu maha cantik. Didesainkan, tapi kita tak ngaji ni susah lah. Kita nampak yang tak ada. Benda yang tak ada kita nak. Benda yang dah memang ada ni kita tak hargai. Kacau lah hidup kita. Jadi hargai betul-betul. Nafas kita datang dari mana? Nafas pun tadi. Nanti dah ada nyawa-nyawa ikan baru tahu hargai dia. Nafas aku minta ya Allah. Tahu nak minta. Minta apa ni pertolongan orang dah nak mati kan, tak boleh bernafas. Apa pertolongan apa ni dia panggil tu? Oksigen. 1 jam berapa ribu bayar tak? Ada bayar kan tinggi kan? Baru tahu hargai mahal. Tapi Allah bagi hari-hari Allah tak pernah pun suruh bayar. Macam bil elektrik, bil api tak bayar. Allah tak minta semua suruh bayar. Dia tahu kalau suruh bayar tak mampu. Jadi itu Allah Ta'ala kata apa? Syukuri. Tak aku tambah pula lagi. Ya Allah punya maha baik Allah Ta'ala. Sayang Allah pada kita. Janganlah main-main dengan Allah. Kenapa kita sampai buta tak kenal Allah pula? Kan? Jelas-jelas Allah dah menunjukkan amsala linnas, macam-macam perumpamaan. Daripada yang sekalian dalam aku jadikan sampai ke dalam diri kau pun aku menunjukkan amsala supaya kau kenal aku. Ini manusia suka berbala, tak puas hati. Tak puas hati manusia ni, suka berbala-bala. Sebab ada hawa nafsu. Maka itu hawa nafsu tu nama dia akuan di masing-masing kita ada lah. Jangan bohong. Tak? Melainkan kita perang. Kena ikhtiarkan perang. Sebab yang suruh ikhtiarkan perang tu Allah. Itu Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi lebih kurang lah. Allah Ta'ala kata musuh kau tu bukan iblis, bukan musuh kau tu adalah engkau. Sebab aku ciptakan semuanya untuk engkau. Allah Ta'ala kata. Tapi engkau tu harus kepada aku. Nampak? Jadi kalau kita ni pergi pada lain, tak pergi pada Allah, itu maknanya kita lah membuat musuh pada Allah. Sebab ahli tuju kita hanya dengan Allah 24 jam. Sebab apa? Kita sebelum kita jadi tubuh kita, dalam rahim ibu kita 4 bulan, iaitu 120 hari, baru roh masuk. Tapi sebelum tu roh kita dengan Allah 4,000 tahun lebih. Hanya syok dengan Allah. Syok dengan Allah. Allah engkau lah Tuhan. Sampai Allah Ta'ala soal, adakah arastu rabbi bi rabbikum, aku Tuhanmu. Minta kepada roh kita ni. Engkau lah qalubala syahidina, aku nampak, aku jelas engkau yang aku nak, aku tak nak lain. 4,000 tahun syok dengan Allah. Kan? Sampai ke kita dah 4 bulan dalam rahim ibu, dia tiupkan roh tu dalam yang tadi dah bercantum di wadi mani manikam. Di wadi pada ibu, mani manikam daripada bapa bercantum. Cukup 4 bulan proses tu cantuman, Allah tiupkan roh. Masuk roh tu. Jadi bila kita masuk akil balik, jaga baik-baik. Dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara kita nak memerangi hawa nafsu. Harus kita kenal. Itu Rasulullah kata balik daripada perang Badar, perang Uhud, perang yang hebat-hebat, yang memang teruk punya perang lah. Nabi kata balik daripada perang tu, Nabi kata ada peperangan yang lebih berat. Sahabat kata apa ya Rasulullah? Jihad hawa nafsu. Jadi orang kita kebanyakan ni tak nak mengajar ini. Jihad yang paling berat adalah jihad hawa nafsu. Bila kita tak nak berjihad hawa nafsu, jangan dikiralah amalan. Sebab kesyirikan aja hidup dia. Sebab dia tak nak pegang hawa nafsu ni yang menjadikan hijab kita dengan Allah. Dulu alam roh mana ada kita hijab dengan Allah. Bila dia masuk dalam ibu, dia bagikan hawa nafsu, iaitu bila kita akil balik, kita rasa macam kita boleh berfikir ni, buat ni. Cuba ingat balik kita mula-mula dah masuk akil balik tu. Macam-macam kita nak try, betul? Sampai kita langgar semua dah.
Bila kita mengaji ni baru kita nak. Kalau tak mengaji, kalau tak mengaji, ibadah juga tak mengaji, kenal diri kenal Allah, jadi sombong macam iblis. Aku yang buat, aku beramal, aku yang berdiri solat, aku yang angkat ni, aku tekan brek, aku tahu lampu merah, aku ada ilmu. Itu ya hari-hari. Sebab dia rasa dia tu hebat. Padahal siapa yang bagi kehebatan tu? Kudrat daripada mana kau dapat? Ilmu daripada kepahaman kau lahir-lahir kau cakap pun tak boleh. Nangis pun Allah bagi. Tak ada suara juga. Lahir-lahir tu Allah juga bagi suara. Sombong kau bila dah besar. Kau rasa kau ni boleh. Dah ada ilmu sikit kau dah lupa Allah Ta'ala. Tadi. Jadi macam mana kita nak dudukkan maqam tadi? Maka tu kita kena mengaji. Maka tu Allah Ta'ala kata kena cari mursyidah, pembimbing yang boleh bawa kau kenal kepada Allah. Kerana Nabi Muhammad SAW mengenal Allah dari Allah. Manusia macam mana Allah perkenalkan diri. Engkau tak punya apa-apa Muhammad. Diri juga. Muhammad telok pada diri Muhammad juga. Ya, aku tak punya apa-apa, semua engkau ya. Di situ Allah perkenalkan. Tapi kalau kita ada lagi akuan diri, kita tak boleh kenal Allah. Hijab. Kita nak terus kenal Allah, tak boleh. Kita harus mengenal diri, baru terbuka. Jadi nak mengenal diri, mursyidah Allah Ta'ala kata. Kalau zaman sahabat Nabi, Rasulullah SAW. Kalau Hawariyun sahabat Nabi Isa lah. Jadi setiap Rasulullah kata setiap zaman tu, Rasulullah kata kepada Sayyidina Ali, ada pembimbing rohani, mursyidah masing-masing. Carilah. Dia pesan pada Sayyidina Ali, so, nanti ada generasi zaman tu pesan-pesan supaya cari mursyidah. Cari pembimbing rohani yang boleh bawa kita kenal kepada diri, kenal Allah. Itu pesanan Rasulullah tu. Jangan kita ingat, ini ajaran tasawuf ni tak payah pakai pun tak apa. Kau nak kenal Allah harus tasawuf. Kau nak kenal Allah harus kenal di tasawuf tu, kenal di akhlak. Tasawuf tu akhlak. Tapi kalau kau tanpa kenal diri, macam mana kau nak akhlak? Kau sombong, kau rasa kau buat, kau melihat, kau mendengar, kau angkat cawan. Itu dah tak ada akhlak. Maka tu Nabi kata cari. Ali pesan betul-betul pada generasi yang akan datang, bahawa setiap zaman itu Allah Ta'ala, bila aku dah wafat, tak ada lagi Nabi selepas aku, tapi ada mursyidah yang Allah Ta'ala bagi di setiap zaman. Jangan sampai tak jumpa kita. Kalau zaman kita ada, jangan tak sampai kita jumpa arif bila wali Allah mursyidah ni. Kalau siapa tak jumpa, kata Nabi Muhammad SAW, matinya ngeri seperti mati kafir jahiliyah, walaupun dia beribadah 1000 tahun. Dan bukan nak nakut-nakutkan ni. Pasal Nabi sayang kita, Allah sayang kita. Kalau tak kenal Tuhan kita, macam mana kita ni? Sombong tak? Jadi macam Fir'aun tu tadi, ngaku dia pula Tuhan. Dah sampai tahap begitu. Ya, kita tak sedar kalau tak belajar. Tering angkat telefon, kita rasa kita yang angkat telefon. Pasal tak mengaji ni. Kita rasa kita yang ataupun kita tak rasa pun benda tu tak ada berbekas, kita tak belajar. Tapi berbekas, kita nak angkat, ya Allah minta izin, ya Allah angkat. Kita tahu dah kudrat yang kita nak angkat pun Allah. Dan kita tahu yang menelepon pun Allah yang gerakkan. Dan yang menyambung talian ni bukan Digi, Selcom, Maxis, bukan. Kita tak nampak dah talian tu. Sebab apa? Talian tu semua digunakan material daripada mana? Karen kan? Wire kan? Karen tu ambil pada air siapa jadikan? Tak ada satu pun yang kalau dia kata Maxis, Selcom ni dia boleh bagi kita satelit, dia tak ada. Semua Allah punya gelombang lah. Jangan bohong. Tapi kita ni ditipu, dimomok-momokkan rasa macam makhluk yang ada kuasa. Dibawa jauh. Kita tak ikut sistem Allah Ta'ala. Allah semua mengesahkan Allah. Asyhadu an la, semua tak ada kuasa. Yang ada kuasa Allah. Tapi kita macam mana? Dah makin jauh kan? Sistem mata pelajaran Islam kita dah bawa kepada, iaitu syariat. Dia pada Nabi aja tarikat, hakikat, makrif. Kita syariat dia, ya Allah. Syekh Abdul Qadir Jalani kata, kalau syariat tanpa hakikat, ibaratnya nanti kau jatuh timbangan tu tak balancing, kau akan. Jadi kena seiringan, mana balancing syariat dengan hakikat. Kerana Nabi bagi tahu syariat, tarikat, hakikat, makrifat seiringan.
Jangan sampai salah satu tak ada pun tak sempurna. Allah tu maha sempurna, dia mahu terima yang sempurna. Allah tu maha suci, dia mahu terima yang suci. Kalau kita ni ada akuan diri, nak terima apa? Kita mengaku kita yang beramal lah. Padahal amal tu niat dia tanpa huruf, tanpa perkataan tu, siapa yang bagi kita untuk kita melakukan solat tengah malam? Siapa yang gerakkan kita? Siapa? Allah. Kita kata kita, ya Allah aku nak balas apa? Ya Allah kurang ajar lagi, ni tak balas pula. Tapi kalau kita dah tahu kena dia, takut kita nak minta balas. Kita kata syukur ya Allah, Engkau yang gerakkan aku. Malu aku nak minta ya Allah, sebab kau dah bagi ni dah cukup. Nikmat. Subhanallah. Ini amalan orang arif dan billah kekasih Allah. Ini yang Nabi SAW nakkan, supaya kita masuk surga tanpa dihisab. Apa maksudnya tanpa dihisab? Di dunia lagi kita berkehidupan dengan Allah. Maka menunjukkan kita dipilih oleh Allah dapat masuk ke dalam rahmat Allah di dunia lagi. Bukan di akhirat bahawa kita nak nampak Allah. Di dunia lagi kita merasakan yang ada hanya Allah. Inilah kalimat sakti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan 124,000 Nabi-Nabi bawa kalimat sakti ini. Dan daripada Allah kalimat sakti yang cukup mujizat, iaitu La ilaha illallah Adam Nabi Allah. Daripada Adam sampai La ilaha illallah Muhammadur Rasul, mesti bawa La ilaha illallah. Ini La ilaha illallah kita tak beres lagi. Ni ambil yang lain-lain mengaruh. Bukan saya cakap tak boleh ambil. Pastikan yang ni kita faham dulu. Akaidul iman kita dalam La ilaha illallah tu 20 sifat lawannya 20. Apa sifatnya? Yang wujud, kidam, baqa. Itu nak digenggam betul-betul. Asyhadu alla itu. Perlu genggam benda tu. Tak digenggam, sebut aja. Mana nak ada akidah kekuatan tu. Jadi para rasul, para nabi, para wali Allah, arifin billah, semua genggam tu dulu. Genggam tu baru tu genggam. Dengan akaidul, iaitu keyakinan bahawa aku tak wujud. Yang wujud hanya Allah. Sifat 20 kan wujud, kidam, berdiri dengan sendiri. Dia yang, bukan aku yang boleh berdiri, dia yang berdiri. Menunjukkan aku berdirinya, dialah yang berdiri. Matahari bercara dia berdiri, dia tergantung itu, Allah yang gantungkan. Keyakinan kita makin lama makin tinggi, tapi tak mengaji ni. Sifat 20 ni sesat ni dah lama, dah lapuk kita ambil. Ya Allah. Ini jenis-jenis manusia yang kita hadapi ni sekarang ni. Masjid surau kebanyakannya dia tak nak buka. Dia kata ni tinggi sangat pula. Ya Allah, itu yang saya taruh doang. Engkau yang buat sesat manusia. Engkau ada agama, ada faham, Allah bagi faham, bukan ini cara dia. Kan? Kau pergi mengaji lah, jumpa orang arif bin billah. Kau jangan jadi orang abid aja. Lepas tu kau sombong, kau rasa kau orang ahli ibadah, abid. Kan? Allah tak pandang kau. Syirik kau punya amalan kau. Mengaku kau yang melakukan ibadah. Lepas tu ingatkan kau dah lama hidup, kau banyak ibadah. Ya Allah. Orang kalau dah arif billah, dia tak mau ingat pun yang dia buat. Yang dia berdiri solat dia pun dia tak mengaku dia yang berdiri. Yang berdiri hanya Allah. Baru dicintai oleh Allah. Tak syirik. Berdiri engkau dalam solat pun syirik dah. Mengaku engkau yang berdiri. Siapa yang nak kupaskan inilah saya cakap tadi. Rasulullah kata pergi cari orang pembimbing rohani. Kau tidak buta kau, tak nampak Allah. Jadi bila kau jumpa baru kau tahu banyak kesilapan. Alhamdulillah. Syukur kita dah jumpa orang. Kau jumpa mursyid, kau jumpa arif billah, kau jumpa wali Allah. Kau duduk dengannya, barulah kau jumpa Allah Ta'ala. Bukan dia tu Allah Ta'ala, dia dah tak ada keakuan diri dah. Untunglah kau. Baru kau tahu yang dikatakan, iaitu engkau ni hamba Allah yang sebenar. Siapa yang iktirafkan kita ni hamba sebenar? Bila peribadi kita tak merasakan kita ada. Yang ada ni orang tak faham, memanglah dia kata kita pula mengaku Tuhan pula. Ada dia kata kita ni wadatul wujud pula. Mansur lah apa alas ni kena pancung ilmu siajis ni. Bukan mengaku Tuhan, tak ada faham tak? Tak ada. Yang cakap tak ada tu pun dia. Kau ada kalam tak? Sepatah kalam pun kau tak ada. Semua kalam dia. Kenapa kau salah gunakan kalam Allah, kau kata kalam kau? Kau tutupi. Itu nama kafir, kufar.
Mana dia tarik orang kafir sana, kafir diri kau tadi. Bila kau bercakap tu, rasa kau yang bercakap tu kafir tadi. Padahal yang kalam berkata-kata tu, mutakalimun tu siapa? Allah. Sombong kau ni, dia tak mengaji jadi begitu lah dia. Dia biar lama jadi Firaun. Mengaku pula dia pula yang pandai dia. Ana rabbukumul aku Tuhan pula dia mengaku. Aku boleh biarkan. Mati syirik kita, ya Allah, mati syirik. Teruk lagi kita. Di dunia lagi kita dia azab. Tapi kita tak sedar kita diazab. Sebab apa? Kita tak kenal Tuhan kita. Kita tak kenal pencipta kita. Kita ni tak ada. Yang ada adalah menyatakan dia yang ada, pencipta kita. Jadi dia menciptakan kita untuk menyatakan dia yang wujud, dia yang esa, dia yang ada. Bukan dia menjadikan kita ibadah, kau nak balas apa ya Allah? Aku dah buat ini ganjaran apa? Itu tak faham tu. Dia biarkan lama-lama puluh tahun lagi keras ni. Kita suruh tarik steering kepada innalillah wa inna ilaihi raji'un. Balik-balik pun dia tak boleh. Aku dah cukup keras hati dia tu. Dia macam Firaun ni. Jadi macam Abu Jahal tu. Keras tak mau. Nabi dah terang-terang tunjuk macam-macam dah. Kan? Tak mau dia tadi. Keras tahu Nabi. Sebab dibiarkan lama-lama. Dia tu jangan dibiarkan lama-lama. Cepatlah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita tenang sebelum kita mati. Kita ni hidup lagi kita dah dapat dia ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki. Kita lagi di dunia lagi kita dah merasakan asyiknya, syoknya kita dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dah jumpa Allah Taala. Berjumpa macam mana? Iaitu tidak melakukan perkara yang syirik. Termasuk aku tak mengaku ada diri aku. Maka pertemuan, cara nak pertemuan dengan Allah tu bukan macam kita nak jumpa raja. Nak kena jumpa dia punya pegawai, nak jumpa tu hari apa dia free. Tak, nak jumpa dengan Allah ni, Allah kita tak pernah lihat. Jadi perjumpaan dengan Allah, Allah Ta'ala kata wala yusyrik bi ibadati rabbih. Engkau dah kenal bahawa engkau jangan mensekutukan Allah, jangan merasa ada engkau. Pertemuan dengan Allah. Bila pertemuan dengan Allah baru engkau tahu rupanya aku tak pernah ada, yang ada semuanya nyatakan Allah. Kita tak pernah ada. Bila kita dah kenal Allah dah perkenalkan diri Allah. Ya Allah, alhamdulillah, syukur ya Allah. Kau bagi aku kepahaman di sisi kau, aku tak jahil. Terima kasih ya Allah. Baru kita jadi orang yang bersyukur. Sebab Allah dah bukakan mukasyafah ghaibu lil fuqara. Allah dah bukakan perkara-perkara yang kita tak tahu. Dia kasyafkan, singkapkan. Lalu perkara gaib yang kita tak tahu, Allah tu maha gaib, gaibal ghuyub. Dia perkenalkan diri dia, baru kita tahu kita ni fuqara, tak punya apa-apa. Dia yang bagi kita faham, kenal dia. Rupanya supaya nyatakan sebenarnya dia. Kita tak ada. Bila kita dah kenal betul-betul ni punya yang ada hanya di kita pun tak ada. Tu kemuncak bila kita kenal, kita tak sekutukan Allah. Kalau kita kata engkau lah Tuhan tu kan, maknanya itu belum mencapai lagi kemuncak dia. Kemuncak dia adalah engkau aja yang ada ya Allah. Wa mar ramaita izramu. Bukan angkat kita dah kita dah makrifat automatik dah. Bukan aku angkat. Tak payah sebut dah. Sebab kita tahu kita tak memiliki kekuatan. Kita dah Omar-Omaita, maknanya dia melihat pun kita dah rasa dah kita tak melihat. Sebab kita melihat dengan penglihatan Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kamu semua Allah Ta'ala kata, semua sekalian alam ni aku jadikan tak memiliki penglihatan. La tudrikul absar. Tak ada. Wa huwa yudrik. Bila aku memberikan penglihatan, barulah kau dapat melihat. Jadi jangan sombong. Amalkan makrifat supaya kita jadi arif. Bila kita jangan melihat sesuatu dulu, tapi kita rasakan engkau yang bagi aku lihat, baru kita lihat. Tapi kita tak mengaji ni, kita terus lihat dulu, betul? Itu pasal kita tak nampak Allah dulu. Sebab kita rasa kita boleh melihat. Maka penglihatan kita adalah kesyirikan yang kita nampak. Berhala. Tapi kalau kita melihat, ya Allah engkau yang bagi aku lihat, baru kita lihat. Susah nak amalkan, tak apa dah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri. Setiap kesusahan yang kita tempuh nak Allah, Allah pasti akan bagi kemudahan. Yang nak bagi mudah tu siapa? Allah. Jadi tempuh jalan nakkan kepada Allah, pasti Allah akan mudahkan. Jangan tempuh jalan maksiat, memang Allah tak ridha. Tapi nak tempuh jalan nak kepada Allah, Allah akan walau susah macam mana pun, mana boleh nak lihat Allah, aku tak faham lah. Tempuh aja. Allah yang akan bila Allah yang bagi penglihatan dia, baru kau dapat lihat Allah. Sebab kita tak boleh melihat Allah dengan penglihatan mata kita, nafsu kita. Tapi kita boleh melihat dengan penglihatan Allah. Jadi itu maksudnya. Mana jangan melihat
sesuatu tu tanpa kita merasakan, kita melihat tu dari Allah. Sebab kita dah setting otak kita ni, kita boleh melihat. Betul? Lampu merah, berhenti. Kita rasa, kita tak sedar tu, kita rasa macam kita yang tahu. Dulu kita kenal ke warna? Mula-mula dulu, umur 5 tahun, kenal warna. Kadang ada cikgu, pelangi ni kuning, hijau, merah. Kita baru kita belajar kenal. Tu pun kadang-kadang salah. Merah kita kata kuning. Betul? Tapi bila kita dah mahir, dah pandai, sombong lah kita. Tak pernah kita cakap, terima kasih ya Allah kau bagi tahu ku hijau. Jalan. Pernah, terima kasih, syok dengan awak. Kalau orang dah kenal diri, kenal Allah, dia syok 24 jam lah. Terima kasih ya Allah. Ya. Tapi jangan cakap kuat-kuat, nanti kan semenjak belajar dengan si Ajis ni jadi gila lah dia ni. Cakap kuat pula kan. Dan dalam-dalam hati lah main, terima kasih ya Allah. Best pembagian semua ilmu kau ya Allah. Kuning berhati-hati, merah berhenti, ya Allah, best ya. Syok sendiri main lah. Tu baru nyata kita syok dengan Allah. Tu nyata Lailatul Qadar tu. Bapak moyang Lailatul Qadar tu kita dapat. Iaitu kita merasakan yang adanya Allah. Lailatul Qadar paling besar. Pemilik Lailatul Qadar tu, pasal Lailatul Qadar dia rahsiakan. Sebab apa? Kita nak dibagi pemilik dia. Tapi Allah Ta'ala kata min al-fisha, lebih best daripada 1000 bulan. Kan? Sebenarnya lebih lagi, iaitu kau ada dapat aku. Bila kau matikan diri lain, bila kau gelapkan, kita tu cari jumpa pula ulama malam ni, malam berapa lah itu kadang 21 ni. Yalah, aku rasa pun gitu, rasa alah, dibodoh-bodohkan aja, momok-momok dengan kita dah. Kan? Rasulullah tu nyata jelas kan? Nyata dan jelas ilmu Allah ni. Nyata dan jelas rasa betul-betul. Kalau durian tu musangking, betul kita rasa musangking. Orang bagi di 24 ke ini bukan musangking. Tahu kan, kita tahu kan, walaupun sama durian kan. Kita tahu. Itu maknanya syoknya bila inilah yang Rasulullah SAW diutus, Allah Ta'ala utus, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran. Tidak lain aku utus Nabi Muhammad membawa kabar gembira. Mana kita hidup ni kabar gembira. Apa kabar gembira ni Rasulullah dapat? Bila kau dah kenal Tuhan, kau tak payah pening kepala. Semua dia yang uruskan. Kadang ni kau pening kepala sebab kau rasa kau boleh urus. Aku ada ilmu, aku ada sombong aku boleh urus. Padahal 24 jam sejak alam roh sekarang ni sebenarnya semua Allah uruskan. Kita menutupi, kita rasa kita boleh uruskan. Tipu. Kita mengaji ni baru kita faham. Semuanya sejak dulu alam roh, mula-mula kita sampai kat dunia, sampai sekarang, sampai ke depan masuk surga neraka, semua Allah uruskan. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu. Jadi Allah bila berkata jadi seperti Allah ciptakan Nur Muhammad sampai orang dah masuk surga, apa semua kiamat masuk surga, mereka dah duduk semua dah habis, berjalan kun fayakun Allah itu tadabbur dia. Jadi adakah kita nampak makhluk lain ada kuasa? Itu dia nama orang yang merasakan nikmat tu tadi. Adalah dia merasakan semua sekian alam ni bahawa pentadbiran, takbir dan takdir Allah. Tapi bila kita tak mengaji, berbalahlah kita. Itulah neraka. Berbalah tu neraka, azab tak payah tunggu sana. Dah azab dah sekarang ni. Itu nyata ilmu Rasulullah bawa. Para nabi, para rasul, para wali Allah, nyata dia bawa. Tak ada was-was dah. Hakul ya. Okey. Ini kita ulama sekarang minta maaf, saya agak ulama su ni. Oh ilallah aja. Wisma yakin punya ilmu. Kacaunya. Itulah kata mengarut. Saya kata ubahlah kalau dah tak dapat betul-betul, pergi mengaji, jangan bawa botol padat rasa sombong. Bawa kosongkan diri kau. Jumpa dengan orang, Allah akan tunjukkan. Tak luak pun ilmu kau, letak tepi dulu je. Kan? Pasal nak diisikan kesucian tu tadi, kena buanglah. Letak tepi. Bila kau dah dapat tu nanti, baru yang lain-lain tu akan bermanfaat, kata Rasulullah. Sekarang ni kalau kau banyak ilmu pun, banyak amal berpuluh tahun pun, tapi kau tak kenal Allah, tak ada manfaat, kata Nabi. Walaupun kau tongak-tongik 60 tahun ibadah, orang satu dunia kenal kau ni ahli ibadah, tetap di sisi Allah belum lagi. Selagi dia tak jadi arif billah, tak kenal aku.
Ada pandangnya aku dia. Tak heran aku, malaikat aku 1000 juta tahun beribadah. Aku nak heran kau dah 60 tahun. Ya. Tapi yang aku pandang bila kau hari bila kau tak berasakan kau beribadah. Aku pandang kau lebih mulia. Malaikat saksikan ni kekasih. Gitu. Siapa sekarang yang berani nak menerangkan? Kita kesian umat. Tak lama lagi Imam Mahdi nak turun. Kalau kita tak ada pengajian, pasal Imam Mahdi dia bawa pelajaran ni, dia bawa ni. Dia faham la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, dia tahu akaidul iman, dia bawa ni. Kalau kita tak ada ni, kita boleh ikut dia kan? Sekarang pun kita dah ikut Yahudi lah. Enjet, Covid enjet. So renggang dalam solat kat masjid, renggang. Apa akidah kita ni? Dia bukan agama Islam, dia boleh kontrol kita pula. Nampak sangat kita ni lemah akaidul iman ni. Hanya sebut nama Allah, tapi tak takut pada Allah. Tak ikut sistem pengecut. Banyak ulama-ulama pengecut. Pemimpin-pemimpin pengecut. Tak ada semangat perjuangan untuk nak selamatkan anak cucu kita. Dulu ulama-ulama para wali Allah, ulama yang betul Rabbanian, betul-betul dia pandang jauh nak selamatkan anak cucu. Dia sanggup perang, mati pun tak apa. Jangan kau masuk akidah-akidah lain selain akidah mengesakan Allah pada anak cucu aku. Aku serang. Saudara aku kat mana, Aceh, aku sanggup pergi. Jauh pun naik kapal ke naik perahu ke, pergi tolong lawan Belanda. Sanggup pergi. Masa tu mana ada internet, mana ada yang tak ada. Tapi gelombang hati dia dengan Allah, Allah suruh pergi, dia pergi. Orang Islam kamu susah sana, dia pergi. Ini alat canggih apa Malaysia asal boleh serang. Doa pemain doa, hari-hari doa. Allah bukan nak tengok doa kau saja. Allah nak tengok apa perbuatan yang Allah nak bagi tegur pada apa yang terjadi. Perbaiki dalaman kau tadi. Kau tak berperang atas diri kau, macam mana kau nak boleh lawan musuh yang kat luar? Engkau dalam diri kau tak berperang untuk lawan hawa nafsu. Engkau bermasalah dengan Allah. Pertolongan Allah tak sampai, dari betul kau pengecut. Kau tak berani nak lawan tu orang Yahudi tu. Serangan dia masuk ikut saraf pun kau tak sedar. Sistem-sistem dia dah lama, sejak merdeka lagi dia dah masuk sistem-sistem Yahudi. Dia masuk bom jangka pelan-pelan dalam diri kita. Kau nak merdeka, kau beraman, ini cara dia. Kau merdeka, kau bapak kemerdekaan. Tak original, merdeka kita pun palsu. Kesyirikan. Tok Bahman, Mak Kilau di waktu tu dianggap teroris, dianggap pemberontak, padahal dia patutnya jadi raja memerintah. Ini saya cerita ni bukan saya berkata saya berani, tapi saya nak bagi tahu bilanya kita akan sedar nak berjuang ni. Rasulullah dia utus, bukan dia cakap aja dalam Islam ni cakap. Berapa banyak Rasulullah hadapi peperangan. Kita pula tak nak berperang pula. Kacau itu ni. Tak ikut sunnah Nabi lah. Kita perang bukanlah kita nak lawan kerajaan. Dalaman dulu. Akidah kita kena pastikan kita menang akidah dalaman kita. Dia tak takut siapa-siapa. Kita hanya takut pada Allah. Itu membetulkan perangan dalam. Bukan saya suruh menentang kerajaan. Siapa pun pemimpin kita, siapa pun ulama kita, pandang jiwa kau ni amarah ke atau jiwa mutmainah. Kalau mutmainah tak dapat lagi, maknanya kau masih lagi tak cukup lagi peperangan tu lagi. Dia cari guru untuk cara nak lawan perang dalam. Dia punya komen di sini. Jumpa komen dia, Mursyidah Arif bin Bilal. Jangan sombong diri, kasih diri dah cukup. Ini yang berlaku sekarang. Ya Allah. Terus saya tengok, saya sedih tengok kadang-kadang. Ya Allah, bukan saya nak mengutuk ke apa. Inilah dia kalau tak diubah. Sampai bila-bila kita akan tunduk dengan sistem Yahudi. Tapi kita tak sedar. Kita rasa macam aman je, tenang je. Pergi solat tak ada orang kacau pun. Tak ada pun bom-bom sana. Lah, bom dalam tu dah kena. Kau tak sedar. Dia main saraf tau. Bom sekarang ni Yahudi dia bukan main luar. Bom saraf. Iaitu dia rosakkan akidah kau. Bila akidah kau dah rosak, kau tak ada nak ala tuju kau menombor satukan Allah, dia dah berjaya takluk kau. Dia suruh renggang ke, dia suruh apa, nanti nak jadi world, satu world dunia ni, dia nak kontrol senang. Sebab dia dah rosakkan manusia. Sebab Iblis dah ajar dia. Iblis dah ajar pada Dajjal. Dajjal ni adalah guru kepada orang Yahudi. Jadi Dajjal pun bagi tahu, ini guru aku besar. Iblis bagi tahu macam mana Yahudi kalau kau nak takluk manusia,
kau bagi dia ilmu macam-macam, amal banyak-banyak, jangan dia bagi dia kenal Tuhan, jangan bagi dia kenal Allah. Ya, ilmu tu kau haramkan, kau cari jalan, jangan bagi masuk dalam universiti, jangan masuk dalam sistem pelajaran Islam, yang lain kau bagi support, tak apa bagi. Yang penting dia jangan bagi kenal diri Allah. Ini iblis ajar pada Dajjal, dan Dajjal ajar kepada Yahudi. Kau akan menakluk dunia nanti. Betul, dia ikut cara tu, takluk dunia lah dia. Bukan dia tu hebat, tapi kita ni yang bodoh. Kita ni jahil tentang Allah. Maka itu pertolongan Allah tak sampai sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Jangan salahkan dia. Dia tahu kita punya kelemahan iblis ni. Dari itu saya cakap tadi, ke mana pun tinggi ilmu kau, Allah tak akan respect. Allah tak akan pandang kau dengan pandangan yang ada pertolongan Allah. Sebab kau banyak ilmu, bagus, tapi sombong kau rasa kau memiliki ilmu. Padahal ilmu tu di bawah takluk aku. Keputusan ilmu yang kau ada tu ada di tangan aku, bukan di tangan ilmu. Kau dah menyembah pada ilmu. Bukan aku tak bagi belajar ilmu, tapi ilmu tu hanya kenderaan untuk sampai kepada aku, segala ilmu. Tu tadi. Jadi kau dah duduk rasa macam kau PhD kau ni, kau rasa kau dah ada tauliah, ada di kuasa kau ni. Ya Allah, sombong ya Allah. Lepas tu bawa pula mahkota kau ulama, kau ni mufti, kau bawa pula mahkota depan orang ramai supaya orang tahu kau ni. Ya Allah. Kita nak biar orang hari bila orang pandang kita ingat Allah. Ini tidak pandang diri kau pula. Lepas tu orang tak panggil kau mufti, panggil ustaz ke, panggil maulana ke, kau tak kenal aku. Sombong pula. Ha? Aku dah keluar tabik 10 tahun, 20 tahun. Kau baru 5 tahun, aku lagi publik aku 10 tahun. Jadi pasal tak kenal diri, tak kenal Allah tu. Kau dah kenal diri dengan Allah, dia tak rasa pun dia dah tablik 100 tahun pun, dia tak berasa pun. Itu cerita Allah apa aku nak. Cerita Allah bukan cerita aku pun. Allah nak menceritakan aku 100 tahun keluar tablik. Itu cerita Allah bukan aku. Betul? Aman tak? Bebas tak kita? Suci tak? Allah akan pandang orang yang jiwanya suci, tak ada kekuatan diri. Allah akan pandang dengan pandangan kasih sayang. Jangan ganggu dia, ganggu aku. Allah Ta'ala. Kemenangan sampai tak kalau begitu? Inna fatahna laka fatahan mubin. Aku akan beri kemenangan pada orang yang tidak ada akuan diri, pada Nabi Muhammad SAW yang nyata je lah aku bagi kemenangan, dan juga orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Tak ada jalan lain lah. Jalan tu dah mudah, ikut je lah. Kau dah kata syariat mesti ada tarikat dah ada hakikat manfaat. Jangan dah syariat je. Sah tu ni. Dah makrifat pula, dah tak nak buat syariat pula, kacau pula. Kan kita piramdi dah ambil bau tak payah makan dah. Tak boleh pula. Mana boleh, dia kena seiring. Janganlah buat kacau. Jangan rosak-rosakkan. Ikutlah dia, Rasulullah dah ajar gitu kan. Ikut. Dia dah syariat mesti ada tarikat ada hakikat, akiat makrifat. Bila tubuh ada hati ada nyawa ada roh. 4. Alif lam ha, mim dal. Alif kaf baro. 4 sifat tu kena tahu. 4 sifat tu nak nyatakan kebesaran Allah, keagungan Allah. Dia tak puan ngaji ni payahlah saya cakap nanti. Dia tak nak ngaji, tak dengar. Sesat dia kata sesat. Tunjuklah yang mana betul ni, tak nak pula. Kalau kau orang sesat, kau kata orang sesat, siapa nak percaya? Tapi kalau kau betul jalannya, kau kata orang sesat, betulkanlah. Dia tidak. Paling batunya bro. Aduh, dia cakap. Betul lah, kita ni kesian dengan umat. Nanti kita ni bertanggungjawabkan. Ajis Allah kata. Rasulullah kata, aku dah bagi ni ilmu kepahaman tentang diri aku kan. Kau dah kenal. Kenapa kau tak ajarkan? Saya tak nak nanti Allah soal saya. Saya tak nak nanti Rasulullah datang. Saya malu saya nak. Maka tu saya bukan berani. Saya kena cakap. Saya kena cakap. Ini begini cara dia begini. Yang kita ikut-ikut cara-cara yang kita tak tahu ni. Kita ikut ni orang solat, kita solat. Orang pasang niat, kita pun pasang niat. Tapi kita tak tahu. Lapas niat dengan niat kan tak sama. Sama ke? Sebelum lapas tu niat. Jadi niat tu tanpa huruf, tanpa perkat, dia datang daripada khatir, lintasan yang suci. Bila kau tak belajar kenal diri, lintasan tu suci, kebenaran hak tu sampai. Bila kau tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia berlari ke kiri. Nafsu amarah, kau gantung kau. Tapi kalau kau belajar kenal diri kenal Allah, dia berhenti kat kolbun kau,
bersih, tempat wadah dia kau belajar kan, mengesahkan Allah, dia akan jadi takwa. Jadi takwa, amalan orang bertakwa, tak rasa ada akuan ini. Engkau lah ya Allah yang solat, engkau lah yang memuji diri engkau ya Allah, engkau lah ya Allah melihat diri engkau ya Allah. Itu tadi. Baru kita yakin hakul yang di dunia lagi kita merasakan yang ada hanya Allah. Jadi kita akan nampak sekalian alam yang Allah jadikan semua di bawah pemerintahan Allah. Iblis nak bergerak, setan, jin, semua kita nampak Allah yang gerakkan. Kita tak nampak dia ada kuasa je. Ular naik depan mata kita nak tedung dunia kan. Kita dah ada pelajaran ni, ya Allah. Kita tak nampak bisa ular tu, kita nampak siapa pemilik bisa ular. Kan ular tu kita takutkan bisa dia, betul tak? Nak cabut dia gitu kan. Sebab nampak bisa, betul. Tapi bila kita dah mengaji ni, insya-Allah kita akan nampak siapa pemilik bisa tu. Kalau Allah tak izinkan dia boleh patuh, kita akan nampak begitu. Begitulah seterusnya. Kita akan hidupkan mengesah sistem mengesahkan Allah, iaitu Allah yang kita nampak ada kuasa. Kita pun tak ada kuasa. Nafas kita pun naik turun, Allah yang naikkan, Allah turunkan. Mengesahkan Allah, ya Allah, baru kita dapat manisnya iman. Tidak kita membohong. Kita solat sebab nak dapatkan ganjaran, bukannya manisnya iman kita dengan Allah. Betul? Rugi ya Allah. Innal insana lafil, manusia tu tak kenal diri, tak kenal Allah, rugi. Bila Allah dah kata rugi, tak salah kau fikir dia untung. Jangan dekat, dia tak untung. Allah dah bagi tahu dia rugi. Kerana dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Tapi kalau orang tu kenal diri, kenal Allah, maka orang ni akan mendapat kemenangan daripada Inna Fatahna. Dia betul-betul orang-orang Allah Ta'ala, ahli Allah. Dia beruntung kita pada malam ni. Allah bukakan lagi, kupaskan. Saya pun tak tahu macam mana Allah kupaskan. Jadi Allah tu bagi berapa banyak kadar-kadar yang mana dari sisi Allah kita pun tak tahu. Yang mana kadar-kadar yang setelah kita buang akuan diri, maka kadar-kadar masuk sekarang ni. Hingga malaikat tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbih. Diizin Allah turun bersama dengan kita. Lalu kita gembira dia, dapat syok dengan Allah Taala. Syoknya mereka. Bukan syok joget-joget Syoknya rasa kepuasan bila dengar cerita ni tu. Allah yang suruh tu turun tanazzalul malaikatu. Sebab dia menerima kadar bila dia dengar. Kita ni tak mau ada yang adanya. Dia menerima kadar dia sendiri. Apatah lagi kita yang dengar yang ada ni. Bergembira, seronok bersama-sama para malaikat. Menyaksikan kita asyik dengan Allah SWT. Lebur akuan diri kita oleh Allah. Ya Allah. Lupalah. Sekarang ni. Kita ada anak tak? Kita ada isteri tak? Kita ada masalah tak? Sebelum ni ada tak? Tapi bila duduk dalam ni, Allah tutup semua. Kita tak sedar, kita tak nampak tutupan Allah tu supaya kita tak ingat benda. Kita hanya ingat apa yang Allah Ta'ala bagi kadar kepada. Dan kadar tu akan dibawa percikkan tu kepada isteri, kepada anak-anak. Dia akan nyambung. Walaupun kita yang datang, isteri tak datang, anak tak datang, tetap Allah akan nyambung kepada keluarga. Mak bapak kita dalam kubur semuanya dah. Ni kita ni ahli-ahli kubur ni seronok. Panggil orang ahli kubur, datang sini. Dia bawa tempurung bagi baju pengemis kan. Datang roh tengok. Dia dengar ni dia seronok. Ya Allah. Orang dah duduk dalam kubur, dia tahu ada tujuan sebenar adalah mengisahkan Allah. Jadi dia ni makanan paling best. Bila dia cerita tentang Allah, dia bertambah best. Ni maknanya kita mendapatkan betul-betul asli. Bila orang kata dapat Lailatul Qadar, Allah Ta'ala. Bukan Lailatul Qadar lagi kita. Allah Ta'ala. Apa dia? Pemilik Lailatul Qadar. Jadi kita tak ada was-was lagi. Kita dapat pemilik dia. Tu tujuan Allah Ta'ala kata min al-fisya tu. Maknanya malam 1000 bulan. Itu ni dibagikan kita tahu. Baru kita tahu nilai itu besar. Sebenarnya lebih besar lagi. Apa dia? Allah ni. Lailatul Qadarnya Allah ni. Kita tak ada akuan diri. Dia buang jazbah kita. Kita dapat Allah aja yang ada. Itulah yang paling best kadar dia. Nikmat dia, syok dia. Tak tahu nak cakap syok dia. Surga pun duduk kat syok. Kita tak dapat nak ceritakan. Ini kan pula pemilik dia punya.
Lupa yang lain dah. Buta kita benda lain. Kita hanya itu makna Lailatul Qadar yang kita dapat adalah Allah tu tadi. Allah tu nak gitu. Disembunyikan tu supaya kita dapat aku ni. Di mana hari ni Allah bukakan, Allah singkapkan. Yang kita ni tak tahu apa. Tapi Allah buka. Bukan saya Allah buka. Jadi kadar masing-masing alhamdulillah berapa banyak ada orang 100, 1000 itu hak Allah Taala yang nak bagi. Dipecah lagi itu semua hak Allah. Jadi bersyukur kita alhamdulillah Allah Taala yang bagi faham untuk kita dapat duduk kat faham tu supaya nak nyatakan dia aja yang tunggal yang ada itu lagi. Tak ada yang lebih hebat lagi. Duduk di situ, jangan lari tajuk. 24 jam duduk situ. Lari tajuk masuk balik alam mahada. Geseran. Ya, itu je kita. Saya rasalah cukuplah sampai sini dulu. Nanti saya membebel-bebel nanti panjang ni. Saya pun perempuan kuatnya semua perempuan. Saya dah lembik lah. Saya stop lah dulu. Bagi yang lain untuk bagi pencerahan, pertukaran dan perkongsian. Bagus. Kita bagi kongsi lagi. Ya, kita dapat. Allah ya Allah. Belajar mandiri dengan Allah. Bersama ini kita dikabulkan dengan keindahan dunia. Kita dapat banyak masa lagi. Jadi inilah masanya untuk kita bersama-sama mencari alih tuju kita ke arah mengenal diri kita dan juga mengenal Allah. Alhamdulillah kepada Ustaz Aziz hari ini tidak jemu memberi menyampaikan ilmu supaya kita semua bersedia untuk membuang keakuan diri dan mencari kesan Allah. Alhamdulillah jaraknya jemaah dapat mencari alih tuju kita ke arah mengenai zaman Allah. Alhamdulillah. Jadi saja puasa kita saya pada hari ini. Ini pasti saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah pada kita semua makhluk yang bernama insan, yang bernama manusia. Dijalankan kita lagi pada malam ini dipendengarkan lagi kalimah-kalimah Rabbi yang disampaikan oleh Tuan Guru kita yang sentiasa tidak ada jemunya untuk membimbing kita ke arah mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kita nak hitungkan diri kita ni, kita amat beruntung sebab kita ni dijadikan Allah Taala sebagai makhluk yang bernama manusia. Dan di mana manusia ni dah yang paling dekat, di mana tadi kita diperdengarkan Allah menciptakan kita ni, Allah Khalik menciptakan kita ni dengan kesempurnaan, di mana ciptaan kita ni yang dicipta oleh direka oleh Allah sendiri. Jadi kalau kita faham tentang apa yang disampaikan oleh encik kita di sebelah tadi ini, kita merasakan sungguh bertuah kita ni. Sebab ciptaan kita ni kalau kita ikutkan ada menyerupai lah. Kita bukan mengatakan itu menyerupai Allah, tak ada. Tapi kesempurnaan yang Allah ciptakan kepada kita ni dengan dia yang design kita lah. Kalau
fikirkan tadi sehingga kan kita terkagum dengan kita. Jadi kita berperanglah membuang keakuan diri kita ni, supaya kita sentiasa dapat dirahmati Allah. Jadi apa yang saya nak berkongsi sini sebenarnya adalah kita sama-sama lah kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu ini, supaya ilmu ini kita dapat tepati dan dapat kita amaliakan dalam hidup kita, di mana hala tuju hidup kita yang Allah ciptakan kita ni adalah sentiasa mengesahkan dia. Jadi kalau kita nak faham sebenarnya tentang kenal diri dengan Allah Ta'ala ni, kita harus ada pembimbing kita. Bukan kita boleh pandai-pandai kita nak tahu pasal Allah Ta'ala ni. Kalaulah kita ni dijazbahkan oleh Allah, betul-betul kan kita ni diberikan keutamaan, diberikan keindahan di kehidupan dengan Allah Ta'ala, kita tak tahu nak cakap syoknya. Syok. Sebab kalau kita dalam satu, saya nak berkongsi sebenarnya, saya memang bukan mudah kalau saya ni nak solat, mulakan solat tu kita dapat khusyuk, apalagi tawaduk. Jadi kalau kita ada pembimbing gitu, cara macam ni kita nak khusyuk, buang keakuan diri kita. Sebelum kita nak solat, kita betul-betul macam mana kita nak matikan diri kita, mengungkapkan kita daripada ada dengan tak ada. Jadi di situ kita dapat bimbingan dan kita dapat kesempurnaan dalam kehidupan kita. Wah, seronok kita. Jadi kita ni kalau kita ni sebelum ni kita tak dapat ni, kita kalau dapat kita menangis. Kita betul-betul menangis, kita betul-betul, ya Allah, bersyukur dengan aku, ya Allah, kenapa kau pilih aku ni dipilih, ya Allah, untuk mengenal kau, ya Allah, mengenal diri dengan Allah. Seronoknya. Betul-betul lah kita sama-sama ganding bahu. Kita janganlah jadikan ilmu kenal diri dengan Allah ni asing pada kita lagi. Tak mau lagi asing. Kita jadikan wajib. Jadi kalau solat tu wajib satu kali, kalau kenal diri dengan Allah kita jadikan wajib. Tak sanggup saya nak kirakan 1000 ke 2000 wajib ke, tak sanggup. Sebab inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama kita berkehidupan dengan Allah. Sama-sama lah kita garing bahu, bersama-sama lah kita mencari lagi sahabat-sahabat kita, sama-sama kita mempelajari ilmu ini, ilmu yang kudus ini, ilmu yang suci ini, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Pesan saya pada malam ini, setelah saya pun masih belajar lagi, tapi syukurlah saya dapat dikenalkan ini orang kita, supaya kita dapat bersama-sama kita cukup dibimbing Dia tak kira lah kalau kita minta guru ke tak guru ke, tapi yang pentingnya kita nak ada kemauan kita, berperanglah kita membuang keakuan diri kita supaya kita selamat di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh cakap? Adik, dodol, gula-gula dodol. Ini kakak. Ada dua. Ini dua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maafkan saya belum soalan. Teruskan. Inilah peluang saya untuk menjelaskan apa yang saya tak faham dekat peluang tadi. Di sini saya minta cepat sampai 2 jam. Dan moga-moga persoalan saya ini
ada yang sama yang saudara saya ada dalam di jiwa masing-masing. Mungkin kita sama-sama mendapat penjelasan. Sudah. Saya ada satu perkataan yang saya faham. Yakni kita dari segi praktikal diajar benda-benda baik semua dari Allah. Tapi kita lupa juga saya pun kena bila saya faham yang baik dan yang buruk itu semua dari Allah juga. Tak ada, tak boleh. Jadi bila dari segi mengenal diri, mengenal Allah, mengenal diri kita dididik. Yang baik saja dari Allah, yang buruk tu dari syaitan. Jadi kita marah syaitan, sedangkan kita tahu syaitan itu dari siapa. Jadi saya praktikkan diri saya. Ustaz tu belum minta betul ke saya ya? Betul. Mana? Tak ada ni. Maksud saya begini. Nafsu pun datang dari Allah. Malaikat dari Allah. Tapi bila yang baik kita puji Allah. Bila yang buruk kita marah pada nafsu, kita marah pada syaitan. Kita marah. Tapi kan semuanya dari Allah. Maksud saya begini. Bila saya nampak suatu benda yang buruk, satu benda yang saya sama ada orang luar atau diri saya yang buat silap ataupun yang buat benda yang tak sepatutnya, saya ni balik ke Allah. Ya Allah, apa yang telah kita dalam pemastian semua sebab ada benda yang sia-sia yang kau cipta. Jadi saya satu prinsip saya pendamlah sifat kasih dan sayang saya. Allah cipta nafsu pasti ada sebab. Kenapa kita nak kalahkan nafsu? Saya tak instead daripada kita sebut kata berperang kepada nafsu, kan memang Nabi Muhammad sebut kita berperang, tak salah. Tapi dalam jiwa saya didik nafsu tu daripada berperang. Sebab bila kita sebut dalam berperang, sakit rasanya. Tapi bila kita rasa didik, sayang rasanya. Itu yang saya nak betul ke apa yang saya rasa ni sebenarnya. Jadi itu salah satu lah. Kemudian dari segi saya ada dua soalan sebenarnya. Tapi itu yang penting lah, yang selalu berlega-lega. Maksudnya saya didik diri saya benda yang buruk tu sebenarnya baik. Ada hikmah. Apa-apa pun saya balik pada Allah. Jadi tak nampak lah diri sendiri. Yang nampak hanya Allah. Okey, satu lagi yang berkaitan juga dengan ni. Yahudi pun Allah yang cipta. Pasti ada sebab. Dalam penceritaan ni ada yang baik, ada yang buruk. Sebab Allah bersifat dua. Yang baik dan buruk. Dua-dua Allah juga. Jadi Yahudi itu menjalankan tugasnya sebagai Yahudi. Kita lebih suka kepada keamanan, ketenangan. Kita pilih cara Islam, cara yang baik. Selamat. Jadi berperang yang macam mana? Saya nak tanya lah. Satu benda yang saya nak faham lah, kalau boleh diterangkan. Kenapa Yahudi ni tak mau kita kenal Allah? Betul-betul dia tak mau kita kenal Allah. Apa? Kita setakat cakap sebab kau kenal Allah. Tak, mesti ada benda something yang dia takut. Apa benda yang dia takut sangat kita, orang Islam, ataupun bukan orang Islam pun, yang mengenal Allah, mengenal Tuhan sebenar-benar dia. Apa yang dia takut sangat? Dan kita sebagai yang mengenal Allah, yang mengenal Tuhan, apakah yang kita boleh buat? Tanggungjawab kita selain daripada nak berperang. Berperang maksud saya, kita boleh berperang mungkin dari jihad yang fizikal. Kalau diilhamkan Allah tanggungjawab kita. Tapi yang mana yang belum bukan fizikal, bagaimanakah kita boleh berjihad dengan cara dengan kasih sayang. Maksud saya apa yang kita buat dengan kasih sayang. Dan terakhir sekali lah, Ustaz dia cakap dari segi pembimbing rohani. Maksud saya tu pembimbing rohani tu dia ada dua. Adakah pembimbing yang zahir dan pembimbing yang batin. Soalan saya pembimbing batin ni, macam mana kita nak yakinkan kita dah dapat pembimbing yang batin? Itu saja. Terima kasih, maaf saya banyak. Alhamdulillah, bagus.
soalan yang boleh membuka minda. Alhamdulillah. Masa apa teruskan? Sambung lain. Doktor. Banyak tu datang. Datang tu macam-macam tu. Ni jemaah baru kita. Bagi sikit Haji. Haji daripada mana Ji? Taman saya. Sepatutnya nak bagi video Ustaz. Ya. Macam Ustaz kan. Ya. Alhamdulillah. Dia nak bagi Lailatul Qadar ke. Alhamdulillah. Rasakan. Bukan lagi cari, lagi rasakan. Dekat sikit apa yang dapat tu. Allah bagi kita rasa tu. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini alhamdulillah saya dapat jumpa Ustaz sendiri face to face. Yang selama ni kita jumpa di YouTube ni. Dia dengan juga. Alhamdulillah hari ini saya dapat satu hadiah lah. Yang mana selama ni kita duk mencari Lailatul Qadar. Sedangkan yang lebih besar pada Lailatul Qadar kita tak berjalan. Betul. Jadi yang sekarang ni barulah saya dapat meneruskan perjalanan bulan Ramadan ni, yang mana memang Lailatul Qadar tu memang dah disediakan tu. Tinggal lagi kita tu berseleweng daripada jalan yang sebenar. Selamat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji, boleh Ji sikit. Ni muslimah apa doktor? Sikit ni. Kak Noh. Buat dulu. Sikit. Dia biasa tak Ustaz. Apa tu lain bab, ni lain bab. Kita masing-masing ada masing-masing rahsia masing-masing. Saya tak cakap dengar. Saya ada kat bawah Ustaz. Tak ada lagi tu. Abang tengok. Saya Ada. Oh, cerita sikit. Cerita sikit. Cerita sikit pengalaman. Waalaikumsalam. Macam hari ni, macam petang tadi, petang lah tengah hari saya solat Zuhur kan. Saya duduk muhasabah diri kan. Saya cakap seorang dengan Allah. Malam ni malam ketiga. Tapi aku rasa macam tak layak nak dapat Lailatul Qadar sebab dosa terlampau banyak. Sangat. Saya rasa macam tu. Tapi bila malam ni datang sini, Syekh Aziz kupas tentang Lailatul Qadar ni, baru kita faham sebenarnya yang patut betul-betul yang kita perlu dapatkan adalah pemilik Lailatul Qadar. Sekarang ni macam dah jelas lah apa yang kita kejar-kejar selama Aku ni yakin. kan. Apa yang kita kejar-kejar setiap kali bulan puasa, kena kejar Lailatul Qadar. Dia tak habis-habis cerita tu nanti. Memang cerita kan. Persoalan dia dapat ke tak dapat. Nombor 1 ke ganjil ke 25 ke tahun ni. Dia persoalan tu. Tapi kalau orang yang dah hari bila dah kita mengaji ni tak ada kelang kabut dah macam tu dah. Kan? Kita pula bagi orang dapat rasa itu kadar. Sepanjang tahun. Tapi Sepanjang tahun ya. Macam Ustaz cakap dekat Wan Copatia itu kan. Bagi Alhamdulillah ni setiap hari malam-malam Lailatul Qadar. Sebab dia dah dapat Allah. Semoga kita macam tu jugalah. Macam seperti Alhamdulillah. Hamba kesayangan Allah. InsyaAllah. Allah Akbar. Allah Akbar. Jangan jadi penyembah Lailatul Qadar ya. Allah Ta'ala. Jangan jadi penyembah bulan Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, meninggal ni
dahsyat tu batin yang gerakkan, lepas tu batin drop, lepas tu yang sini. Tertinggal. Intinya kan Kita nampak Allah tu kita kena buang keakuan diri dan ada pasal perang nafsu dulu tak saya dapat faham dengan cara nak buang betul-betul keakuan diri. Nampak Allah. Bagus. Soalan tu bagus. Apa lagi? Said? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia macam lagu Yasin kerana dia aku bahagia. Semua tu adalah kerana dia. Jadi bila kita mengaji kenal diri, kenal Allah tu, menjadi ketakutan Yahudi adalah kerana bila kenal diri maka timbullah kasih sayang antara sesama makhluk. Tak kisahlah pokok ke ataupun besi ke, kucing ataupun apa. Tambahan lagi dengan manusia. Apabila kenal diri, kita merasakan semua itu adalah kita melihat Allah di sebaliknya. Jadi kita akan merasai malu dan takut. Itu akan hasil dalam diri kita. Jadi kita nak buat onar pun ataupun kita nak buat perangai tak baik pun seolah-olah kita dipandang oleh Allah. Jadi ini pelajaran sebenarnya yang dibawa oleh mursyid kita. Mursyid Arif-Billah adalah untuk kita sedar yang kita tidak pernah ada, menyedari di dalam hati, dan cara untuk berperang tu adalah pertama tidak lain kena ada pintu iaitu kenalah cari mursyid, bermohonlah pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat penyuka. Sebab mursyid ni dia sulut. Kalau guru biasa macam kita tengok, dia tahu luaran zahiran. Tapi bila jumpa dengan Arif Billah dia tidak perlu banyak cakap pun. Dia tidak perlu nak kau macam ni. Dia cukup sekadar dia bagi amaliahkan dari diri dia pun cukup dah. Maka kan tembuslah nur tu untuk membentuk peribadi salik ataupun anak-anak murid. Jadi di situ akan mula proses dipanggil mujahadah. Mujahadah melawan nafsu yang cakap mudah tapi nak amaliahkan tu susah. Jadi tidak lain tidak bukan skill yang diturunkan oleh Allah melalui mursyid tu sentiasa merasai tiada. Setkan otak, aku tak ada. Dapat pujian pun aku tak ada. Engkau je ya Allah. Kau yang memuji diri engkau. Jadi bila amaliahkan situ, maka bila kita mengamalkan sesuatu ilmu, Allah akan beri satu ilmu yang lain dari sisinya. Sekadar itu sajalah. Banyak ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Mazhab apa? Najwa apa? Azwa? Talwa? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang diucapkan oleh saudara-saudari kita tadi semuanya daripada khatir Rabbani, daripada khatir kudus ataupun lintasan yang suci, kalam-kalam Allah yang datang semua daripada saudara-saudari kita yang sebut tadi. Yang tak lain mereka ni kesucian tu mengajakkan kita sama-sama mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan diri sendiri. Jadi tak lain. Kasih sayangnya tadi saudara-saudari kita tadi diluahkan pengalaman, ceritakan tadi persoalan-persoalan ni supaya kita menambahkan lagi rasa mentauhidkan Allah SWT manisnya. Jadi tak lain, mereka ni adalah berbentuk
iaitu dia datang kesucian khatir ni. Kesucian tu tadi dia zahirkan, bukan dia nak zahirkan, nak tunjuk dia hebat, dia tak ada. Semuanya nak menyatakan tentang nak sama-sama kita mengesahkan Allah. Asyiknya tadi dengan dirinya, asyik dengan dirinya sendiri sejak azal. Ya, tadi ada persoalan yang pertama tadi daripada mana? Yang lain tadi dia pertukaran. Yang soalan tadi daripada mana tadi? Tu tadi. Maknanya makam kakak apa nama dia? Saya nak panggil kakak saya lah. Kakak apa? Aslina. Kak Ina cakap tadi, bahawa Kak Ina ni dia dah mencapai keluar daripada krian alam. Jadi kalau orang tak mencapai daripada jazbah, dikeluarkan Allah daripada mi'raj, maknanya Kak Ina ni dia dah redah, maknanya ibarat Nabi SAW ni, dia dah Isra', dia diperjalankan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Seisinya dia dah kenal. Macam semalam saya ceritakan, dulu pun saya ada ceritakan, tadi diulang balik semalam tu, kita mana sekian alam ni, syurga, neraka apa semua, iblis apa semuanya dah duduk dalam ni, dan Allah tu dah kenalkan semua. Allah keluarkan kita dan hilang di kita pun tak ada, kita pun tak duduk dalam ni. Jadi Kainan ni dah pandang kasih sayang. Semua yang dalam ni terjadi daripada Rahman dan baik iblis, baik apa, semua kita tak nampak dah. Itu satu macam peperangan dah. Sebab kita dah diselamatkan oleh Allah. Keluar kita nampak itu semua Allah Ta'ala punya apa? Takdir, takbir, dan juga kita tak nampak lagi ada salah, ada apa, ada batil, ada tak ada. Sebab kita dah keluar daripada sekian alam. Jadi itulah yang makam apa Kainan dok cerita tadi. Makam dia tu maknanya Allah dah memberikan ke situ, maknanya dia akan nampak dengan kasih sayang. Iblis pun kita nampak Al-Fatihah kat dia, kasih sayang lah. Sebab dia tak boleh buat apa pun. Nafsu ke apa semua dalam tu semua kita tak nampak. Itu semua kita nampak perbuatan Allah. Kita nampak sistem-sistem Allah. Tapi nak dapat keluar ke situ, tu yang tadi peperangan tu tadi saya cakap. Tapi bila kita dah dikeluarkan oleh Allah, maknanya dah selamatkan Allah, dikenalkan oleh Allah, baru kita tahu tu semua Allah Ta'ala punya apalah. Tak ada satu pun dalam sekian alam ni yang bukan Allah Ta'ala pun. Semua Allah Ta'ala masuk campur. Semua di bawah pengurusan Allah. Baik iblis, baik syaitan, baik jin, baik malaikat, semua di bawah. Allah nak perlihatkan, aku yang boleh buat baik, aku yang boleh buat buruk. Jadi kita dah nampak tu maknanya pembuat skrip tu tadi. Kita dah duduk kat situ, lebur kita. Pembuat skrip tu dia ada risau ke iblis tu. Saya ceritakan tadi. Jadi nampak tu semua kasih sayang. Itulah yang dimaksudkan. Jadi kita berjelaskan balik, maknanya kita nak capai mutmainah di situ. Setelah berperang, bukti dia apa? Selepas berperang baru kita tahu semuanya Allah yang uruskan. Mengapa kita nak rasa panik seolah-olah kita boleh ni, kita boleh ni, kita. Itu dah salah tu. Keluarlah engkau daripada diri engkau. Sebenarnya engkau tak pernah ada diri engkau pun. Yang ada semua ni adalah Allah. Nak menyatakan Allah. Jadi itu satu makam yang boleh membawa kita mudah untuk mencapai kepada. Itu salah satu jalan yang Allah. Bukan makna saya cakap itu yang jadi jalan satu je, tak. Ada jalan untuk mencapai itu macam-macam Allah. Jadi ini salah satu jalan. Banyak lagi skill-skill yang lain yang Allah Ta'ala kalau dia nak mudahkan kita. Jadi macam tu Kak Ina yang mana saya bagi tahu tu maknanya itulah. Maknanya saya ni bukan mursyid, saya ni bukan guru, saya bukan. Saya nak jadi macam Rasulullah, iaitu jadi hamba Allah. Bila hamba Allah ni kita tak boleh nak susun-susun. Hamba Allah ni ikut dia punya skrip. Saya tak mau satu saat, satu detik, sekelip mata pun saya nak urus diri saya. Saya tak mau. Sebab itu doa Rasulullah. Padahal Rasulullah dibagi mukjizat macam-macam, tapi tetap dia tak nak pakai. Dia nak pakai apa? Kau susunlah ya Allah. Sesaat pun jangan biar, sekelip mata pun jangan biar aku nyusun diriku sendiri. Jadi saya nak pakai itu. Nabi tak pernah pun pakai title Nabi. Hinggakan sahabat Nabi marah, mengapa kau tak letak perjanjian tu turun Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi kata tak perlu.
Sebab orang kafir Quraisy bila buat perjanjian, dia kata dia tak mau ada Nabi ke Rasulullah ke gelaran tak. Muhammad bin Abdullah sudah. Sahabat marah lah. Sahabat kan meninggikan nama Rasulullah kan. Tu biasa. Tapi dengar perjanjian dia marah. Nabi kata tak apa. Memang aku suka nama Muhammad bin Abdullah. Sebab aku memang bapa kepada hamba Allah. Aku pun nak jadi hamba Allah. Jadi Rasulullah tu suka jadi hamba Allah. Dalam surah Isra pun Allah Ta'ala gambarkan sifat Muhammad tu adalah abdihi. Subhanallazi asra abdihi. Dia tak panggil nama Muhammad. Dia tahu abdi. Nabi seronok. Allah panggil dia abdi, hamba. Tak boleh buat apa-apa. Semua 24 jam Allah yang urus. Jadi kita mengaji ni nak sampai tak ada sampai itu gelaran dia betul. Allah yang kata engkau ni hamba-Ku. Baru best original. Kan? Tu. Tanpa kita mengatakan atau apa. Seluruh orang mengatakan kita hamba-hamba Allah. Tak cukup. Tak cok betul lagi. Tapi bila Allah dah bagi tahu, fata'uni fi ibadi, masuklah golongan hamba-hamba. Wah, itu kita gembiranya. Sebab gelaran hamba daripada Allah tu cukup mulia bagi Rasulullah. Sebab memang kita tak punya apa-apa abdihi ni. Selalu mengharapkan apa yang Allah Ta'ala nak bawa skrip apa ni ke depan kita sesaat ni, sentiasa kita harapkan Allah yang susun. Walaupun kita pandai, kita apa, kita tetap juga sesaat ke depan ni nafas kita naik tu, tetap kita nak Allah yang angkatkan, kita rasakan dia je semua. Punya best punya nikmat duduk makam tu tadi. Tak ya, jadi ada lagi apa persoalan kita ni? Apa tadi? Nyambung tadi selepas roh Selepas roh lepas tu tak tahu. Selepas roh, siapa bapa sekalian roh? Nur Muhammad. Sampai Nur Muhammad tu istilah dia juga adalah sifatullah. Perangai Allah. Sifatullah. Dan sifatullah tak lain daripada zat. Jadi ada yang lain lagi tak? Bergerak. Zat tu tadi bergerak, maka sifat bergerak. Betul? Bila sifat roh tu bergerak kerana sifatullah yang menggerak. Dan bila tadi nyawa tu tadi, bila roh tu menggerakkan nyawa, geraklah nyawa. Juga hati tu tadi bila bergerak kerana nyawa tu tadi menggerak. Dan hati tubuh tu bergerak kerana hati tu yang mengetahui suruh gerak. Jadi begitu cepatnya tadi, kita tak. Bila kita mengaji dia jadi slow, kita tahu dah rupanya dia tunggal esa yang ada. Kan? Cuma terlalu cepat kita macam rasa jasmani kita yang gerakkan. Padahal batin rohani kita yang gerakkan tu tadi. Dan roh tak lain daripada sifatullah Nur Muhammad, dan Nur Muhammad tak lain daripada zat. Zat tak payah ada kaji lah. Jangan kita kaji pula macam mana rasa tu pula, tak payah. Kita nak masin, tak payah cari masin. Boleh cari masin? Mana boleh? Cukup kita makan garam. Dapat tak masin? Tak payah susah-susah nak cari masin. Macam mana masin ni? Tak payah ambil garam makan masin. Gitu juga kalau kita nak kenal Allah, tak payah susah-susah. Kak Ina kata cukup kita kenal diri. Maka kenal Allah. Sebab bila dah kenal diri, kita tak ada. Yang ada, dan kita tak pernah ada. Yang adanya tu lah. Jalan dia mudah. Nak cari manis tak payahlah cari manis tu. Cukup ambil gula kan. Jadi Allah jadi dia nyata, dizahirkan. Jelas dah. Bila Allah tu zahirkan gula, kita tahu dah ada manis je. Tak payah cari manis susah-susah. Kan? Hebatnya Allah SWT menjelaskan dirinya aja yang ada. Macam-macam dia jadi. Tapi kita bila tak belajar ni buta lah kita. Secari-cari lagi dah. Masih teraba-raba lagi. Tapi alhamdulillah Allah bila dia bagikan penjelasan huda wal furqan, petunjuk dan juga penjelasan, alhamdulillah Allah yang bagi, jelaslah kita. Tak ada lagi kita jahil tentang Allah. Bila Allah yang bagi faham, bukan saya. Bila Allah yang bagi faham, jelas dah. Tak ada lagi was-was, tak ada syak lagi dah. Tak ada ragu lagi dah. Aqul yakin wa kamalul yakin. Ya? Tu. Cukup ya? Boleh faham insya-Allah. Jadi ya. Apa lagi tu?
betul. Tak buang Macam nak mana buang akuan diri? nak buang kat akan diri. Nak buang keluarkan diri. Ambil pisau cucuk. Dia mati. Itu istilahnya mati. Itu betul. Tapi bukan ambil pisau cucuk. Tapi istilah dia, tengoklah dalam diri kita. Bila sesuatu yang kita, contohnya lah, kita beramal, adakah kita mengatakan kita yang beramal? Itu, kalau kita rasa kita beramal, mana akuan diri itu. Kalau kita sedekah dengan orang, kita nak harap balasan, mana ada akuan diri. Tapi kalau kita sedekah, kita rasakan sedekah tu engkau lah ya Allah, bukan aku. Itu dah tak ada. Wa ma ramaita, itu dah jadi. Jadi olahkan lagi lah. Ini saya bagi dia punya skill-skill ibu dia, olahkan lagi, olah. Nanti Allah akan ajarkan terus. Kalau kata Kak Ina tadi, ada guru yang batin. Bila kita dapat guru yang zahir ni, mursyid, maka akan datang guru yang batin. Ada orang kalau saya. Macam mana nak yakinnya ni kita dapat guru batin? Ya tu titik dua. Dia dua mata, mata zahir dan mata batin. Jadi kita akan melihat tadi, ya dia dua, luar dan dalam. Yakin tu luar dan dalam. Huruf ya. Ya, huruf ya titik dua, maka di situ di dalam ni dua-dua mata. Mata zahir dan mata batin, baru kita yakin dia akan tenang. Dia akan tenang. Yakin tu kan ketenangan kan. Ya. Ya, huruf ya. Dia berkata-kata dalam diri kita dan misinya batin, yang batin, ibu bawa ketenangan. Ya. Dan kebaikan. Ya. Sebenarnya guru yang batin tu, minta maaf saya cakap, dia yang memberi fatwa tu dia pada kita. Bukan fatwa tu pada ulama mursyid. Fatwa tu pertama dia lah, kita minta fatwa pertama. Guru batin tu, iaitu dia lah. Tapi nak capai situ, dia kena yang jumpa yang zahir dulu, baru akan bila kita dah belajar ini, pasti akan pasal guru yang luar ni, mana yang dia akan kita bergantung bukan pada guru, pada dia ajar kita supaya menomorsatukan. Jangan bila ada masalah nampak saya bukan. Pernah satu jemaah kita dulu, mimpi saya. Saya cakap, tu bukan aku. Tu kau kena anggap tu dari aku. Aku tak ada kemenangan di dalam hidup kau. Saya cakap gitu. Kau nak bagi tahu gitu. Ya, jangan kau masukkan aku dalam mimpi dalam hidup kau. Tapi kalau datang juga, tu bukan aku. Iaitu aku tak tahu apa benda. Jadi kita kadang-kadang dia terlalu taksub, dia akan bawakan kita ni masuk dalam mimpi dia. Saya tak suka gitu. Sebab saya ajar bukan gitu. Saya ajar nombor satukan. Apa pun minta fatwa pada aku. Susah macam mana pun apa masalah. Allah dulu. Jangan nampak muka saya dulu buat apa. Saya tak ada apa pun. Kan? Nampak Allah Ta'ala dulu. Apa pun masalah Allah dulu. Kalau nampak Ustaz, tapi dia berapa? Tu nyambung. Tu saya cakap tadi. Nyambung. Pasal saya pun tak nak gitu. Saya nak terus. Tak nampak saya tu nampak. Cakap pun tak ada kalam, tak dengar kalam. Kita dah makrifat dah kalam. Masuk nanti kat roh tu. Tu. Sebab saya memang berdoa gitu. Rasulullah pun doa gitu. Para wali pun doa gitu. Tak mau ada apa benda pun kosong. Betul-betul apa yang dia cakap dari Allah. Apa pun dia fikirkan, apa niat dia pun daripada Allah. Semua dia. Jadi kalau kita berkehidupan dengan orang macam ni, dia memang pantang dia dia tak mau, memang tak mau ada di la ilaha illallah, pantang betul dia. Tu. Pantang ni, kalau orang dah sebut pantang ni, maknanya dia tak nak sangatlah, benci dah kan akuan diri. Sebab tu akan jadi hijab. Bila hijab tu syirik, pahit, malang, rugi. Tu tadi. Bila ada akuan diri. Ya, cukup dulu boleh? Okay. Terima kasih banyaklah perhatian ya. Mohon maaf kekurangan kesilapan dan menyampaikan ada akuan diri. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.